Jadi jangan pernah takut kita dipilih Allah untuk hidup pada zaman yang semua dikongsikan di media sosial. Tapi berhati-hati dengan hati. Sebab bila dipuji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berhati-hati dengan hati. Apa ujian yang paling besar bagi wanita? Ustazah Zai selalu cakap di mana-mana, ujian yang besar bagi seorang perempuan adalah pujian. Tolong akui sahabat, kita kalau dipuji, ya Allah, kembang tak kempis-kempis. Tak reti nak kempis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba bagi tahu dengan suami kan, ada beberapa orang yang suaminya ada kat sini. Bang, saya bukan minta apa-apa pun. Cubalah cakap terima kasih sikit bila saya masak tu. Ini tak kilang gula tutup ke? Besok kilang garam tumpah ke? Tu je lah ustazah, tak ada benda lain. Kalau dia terima kasih padahal tak sedap, tapi sedapnya ibu masak hari ni kan, macam tu. Kita pun jadi macam ikhlas ke tak ikhlas ni. Sebab bila dipuji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berhati-hati dengan hati wanita. Kita zaman media sosial. Kalau Ustazah Zai tak share program-program dia di media sosial, macam mana kita nak dapat crowd yang ramai? Macam mana Ustazah nak bagi tahu, saya tengah bantu dana pembinaan masjid sekian-sekian. Dengan share di media sosial, kita kena mulakan tunjuk. Lah Ustazah, terima kasih sebab Ustazah lah saya nak buat rehlah utara ni sahabat. Antara yang akan kami ziarahi adalah Masjid Tajuddin di Kuala Ruman. Kenapa? Dulu-dulu, hampir 10 tahun dulu, saya ada kuliah bulanan di Kedah. Situ tempat masjid yang saya pergi. Minta maaf sebut, bila naik tangga dia tu pun macam, ya Allah bang pegang, takut. Goyang tangga dia sahabat dirahmati Allah. Tapi mokcik-mokcik naik, turun tangga tu macam laju je kan. Kita ni naik tangga tu memang goyang-goyang. Jadi balik KL bercerita ke orang ni, tangga yang saya ni, saya bawa pula jemaah umrah daripada kalangan Siak, Bilal masjid dekat situ, sahabat-sahabat umrah tajaan. Jadi mereka bercerita keadaan masjid mereka yang aktif tapi dana tak mencukupi. Hari ni Alhamdulillah berupa masjid yang sangat cantik dah, dengan infak daripada orang ramai. Dan kita gunakan duit hasil tabung sehari RM1 tu, saya tak boleh lupa ketika itu RM50,000 segedebuk lah kita pam macam tu, mereka terus buat renovation. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu baru duit daripada tabung. Belum yang bila Ustazah share gambar-gambar tu, Ustazah saya nak niat untuk arwah mak bapak saya, individu pula. Kan, jadi maknanya kita sebarkan, jadilah masjid tu sekarang Alhamdulillah antara masjid yang cantik dalam kampung lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Jadi saya seronok untuk bawa satu bas orang KL walaupun bukan penyumbang yang dulu tu, tapi mereka mungkin boleh ambil gambar, cerita. Inilah nama masjid yang kami dulu duduk sumbang tu. Bukan untuk berbangga, tapi nak bercerita sahabat-sahabat, kita tak mampu membina syurga Allah tanpa jamaah bersatu hati. Kalau Ustazah Zai seorang, mungkin RM50 setiap bulan, bolehlah masuk dekat akaun masjid tersebut. Tapi dengan suasana jamaah. So bila orang puji, nanti satu bas nak datang ni, Ustazah cantiknya, ni semua atas usaha Ustazah. Macam mana nak jaga hati? Bukan sebab usaha Ustazah. Kalau Ustazah mengusahakan keluar dekat Facebook, sahabat-sahabat, tak ada orang pun yang Allah gerakkan hati untuk infak, maka kekallah tangga yang bergoyang tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukankah hasil apa sahaja yang kita usahakan ini semua atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan pernah takut kita dipilih Allah untuk hidup pada zaman yang semua dikongsikan di media sosial. Tapi berhati-hati dengan hati. Saya kerap ulang perkara ini. Okay? Atau agar kekuatan marah tidak semakin bertambah yang akan mendorongnya ke wilayah tanpa dikawal. Marah tanpa kawalan dan akhirnya dia akan hancur. Jadi sahabat, ingat tak satu ketika di Masjid Al-Falah, saya pernah bawa tajuk daripada buku kecil tulisan Ustaz Fahrul Muhammad Joy, 10 cara mengawal marah. Masa tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang follow saya dekat kereta. Ustazah, bestnya tajuk hari ni, kena sangat dengan saya. Kena dengan saya kenapa? Saya memang baran tak tahu lah Ustazah. Kan lagi-lagi saya dah menopause ni Ustazah, saya nak marah je. Agak ni sopan je dia cakap dengan Ustazah kan. Jadi terima kasih Ustazah tolong bacakan 10 perkara tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi saya tak ingatlah kakak tu yang mana. Cuma saya ingat di sini. Sebab tadi saya kena tajuk ni, nak bacakanlah 10 perkara. Bila saya tengok nota, Al-Falah. Oh dah baca dah dekat Al-Falah ni. Jadi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak ingat yang mana kakak tu.
Jadi bila saya tanya nanti, kalaulah saya jumpa dia kan, kalau saya tanya, Kak, macam mana 10 tu dah buat ke belum? Kan, kita belajar macam-macam sahabat. Tapi buatnya entah iya entah tidak. Ya Rab, malunya kita dengan Allah. Pagi-pagi hari ini saya dah buka surah Al-Kahfi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berkebetulan handphone saya bunyi. Dah elok-elok bunyi, ambillah catat satu status. Kan? Ya Allah, sahabat-sahabat sempena hari Jumaat ni, tolonglah datangkan rasa bersalah di hatinya kalau dia sempat baca segala yang ada di dalam handphone tetapi belum sempat membaca Al-Kahfi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada orang screenshot hantar kat saya, Ustazah, ini rasa betul-betul sentap sampai tertiarap. Saya kata, tertiarap ke sekarang? Bangkit. Sebab betul sahabat, kita beralasan macam-macam. Tak sempat Ustazah baca Al-Kahfi, tapi lepas bulat hijau WhatsApp tu, F biru pula tu kan. Kita pergi dekat IG 4 segi yang bulat tu pula, pergi kat TikTok pula, pergi kat Twitter pula, macam-macam. Akhirnya, ya Allah, 2 jam dah. 2 jam dah aku main handphone ni. Sebenarnya baca Al-Kahfi paling lama pun bagi orang yang tidak begitu fasih, tak sampai pun 1 jam, sahabat-sahabat. Tak sampai 1 jam. Kenapa kita susah sangat nak mendidik nafsu kita? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya balik daripada Mekah, saya menyusun pertemuan demi pertemuan sahabat-sahabat La Tahzan seluruh Malaysia. 17 Mei saya landing di KLIA. 22 Mei saya bertemu sahabat La Tahzan di utara. Saya bawa satu qasidah yang dikarang dengan bunyi Hamkubulana. Sahabat-sahabat, tapi saya pindahkan dia kepada bunyi lirik La tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah. Kenapa terasa dekat dengan Rasulullah sejak menziarahi makam Nabi di Madinah, tetapi sahabat, semua lirik lagu yang panjang tu rasa macam meremang bulu roma. Ya Allah, apa yang aku dah hadiahkan kepada Rasulullah kekasih agungmu. Berselawat tak lisan aku saban hari, ya Allah. Berulang alik menziarahi makam Nabi, duduk di dalam masjid Nabi, tapi ada tak lahir rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang mana, sahabat-sahabat, yang sangat mengawal emosinya untuk tidak marah. Diulang 3 kali dalam satu hadis, la taghdab. Apa maksud ni? Jangan marah. Subhanallah, sebab orang yang marah ni adalah tanda orang yang tidak mampu untuk mengawal emosi dia sendiri. Dan percayalah wahai kaki-kaki pemarah-pemarah, sahabat-sahabat, kebanyakan orang pemarah ni dia akan stres dengan dirinya sendiri. Sebab sebenarnya dia tak nak marah, konon. Tapi sahabat-sahabat, sikap tu membawa dia akan stres dengan diri dia sendiri. Kadang-kadang orang datang mengadu, Ustazah dah tua-tua ni rasa macam nak tinggal aja Ustazah. Kenapa? Jangan cik, jangan tinggal. Kalau 50 tahun wedding anniversary boleh bertahan, kenapa cik rasa boleh hidup 50 tahun lagi dengan dia? Taklah mungkin Ustazah dah tua kerepot, dah masing-masing kencing manis, darah tinggi semua. 5 tahun pun belum tentu, dia kata. Tolong sabar untuk 5 tahun lagi. Saya nak belajar dengan Acik macam mana Acik boleh sambut wedding anniversary ke-50. Saya baru kemarin sahabat wedding anniversary ke-20. Jadi bila saya masuk dekat dalam Facebook tu ada ibu-ibu kita lah. Alhamdulillah Ustazah tahniah, Acik dah wedding anniversary ke-50. Kita 50. Ya Allah, kalaulah suami dia perangai macam ni. Tabik spring macam mana boleh bertahan 50 tahun? Orang Al-Falah faham ke tabik spring tu apa? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu bila orang muda datang dengar nasihat, Ustazah boleh tak saya nak tukar suami lain? Sedap-sedap je dia cakap. Mana boleh nak tukar suami lain suka-suka? Kenapa? Panah baran sangatlah Ustazah. Kan? Anak siapa yang panah baran tu? Ustazah tanya kat dia. Anak bapak dia dah Ustazah. Sama. Bapak dan anak perangai sama. Astaghfirullahalazim. Kamu pernah sembang tak dengan mak mertua kamu? Sembang apa Ustazah? Cuba tanya dengan mak mertua kamu. Macam mana sampai hari ni boleh bertahan dengan bapa yang macam tu? Cuba belajar sikit. Ustazah tak pernah terfikir pula. Mak saya tu macam malaikat. Diam je kalau bapa saya marah. Apa bezanya dengan kamu? Saya tak boleh lah Ustazah nak diam-diam macam tu. Saya kena menjawab juga. Jadi sahabat-sahabat memang takkan sampailah kepada wedding anniversary ke-50. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi jawapan tu ada pada kita sendiri sebenarnya. Kerana tidak dikawal. So bila Nabi SAW memberikan contoh terbaik,
Tapi bila Nabi marah sahabat-sahabat terhadap musuh-musuh yang menghalang kerja-kerja dakwahnya. Hatta Nabi marah untuk apa? Untuk hak Allah dicabuli. Kalau orang melawan haknya Allah, Nabi akan angkat senjata. Nabi akan menggunakan lisannya yang mulia. Betapa tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di pertengahan. Tak boleh kita gunakan marah, sahabat-sahabat dirahmati, tak boleh. Nabi langsung tak pernah marah. Itu orang tak habis baca sirah. Okay, kalau Nabi dah marah, sahabat-sahabat, kerana hak Allah dicabuli. Kalau kita marah sebab apa? Hak kita dicabuli. Siapa kacau kereta papa ni? Oh kan, kita pula sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak kisah pun kalau anak kita tak menjaga hak hubungan dengan Allah. Tapi beli kereta baru, siapa yang main, hujung handle basikal kena dekat kereta papa cala, memang habis bercala kepada dia. Sanggup seorang bapa? Astaghfirullahalazim, takut kita dengar. Seorang isteri ni kisah benar. Ustazah tolong doakan saya, kerja saya settle petang ni. Kenapa kak? Saya terpakai kereta suami saya. Dah terpakai? Okeylah dah kereta suami, kenapa? Dia dah pesan Ustazah jangan kacau kereta dia. Lepas tu saya langgar tembok pula. Aduh Ustazah kan. Dia pergi jumpa bengkel kereta yang dia sanggup bayar 3-4 kali ganda, tak apa asalkan petang ni siap sebab suami dia nak balik outstation petang ni. Dah berhari-hari suami dia tak ada, tiba-tiba kereta dia buat hal, hari tu pagi terpaksa dia guna kereta suami dia. Punya takut seorang isteri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Rabb. Dalam bab marah ni saya terkesan sangat dengan kisah Qais Al-Asim. Subhanallah, Qais bin Asim ni sahabat-sahabat, seorang bos. Seorang bos lah kita nak kata. Marah ni dia datang daripada mana? Logiknya anak marah ayah ke ayah marah anak? Ayah marah anak. Kerana ayah ada kuasa berbanding anak. Bos marah ke pekerja yang marah bos? Mungkin ada pekerja marah bos tapi berani nyorok belakang tabir, bolehlah marah. Tapi bos biasa je marah depan-depan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Qais bin Asim, Masya Allah seorang bos. Ada seorang hamba, dulu-dulu konsep hamba sahaya kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia datang dengan pemanggang api yang di dalamnya ada daging panggang. Nak hidang kepada Qais Al-Asim, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, terkena kepada badan si anak. Lalu menggelupur panas kesakitan, anak tu meninggal dunia. Subhanallah, hamba itu tadi dengan wajah pucat ketakutan. Seorang bos sepatutnya yang berkuasa bila nampak hamba takut, pucat, dia tahu itu bukan sengaja. Tak sengaja. Dan dia nampak sahabat-sahabat itu bukan kehendak Qais, tapi peristiwa itu berlaku kehendak Allah. Jadi dia tak pandang hinanya Qais seorang hamba. Yang dia pandang adalah kekuasaan Allah. Besarnya Allah, besarnya Allah. Jadi ada seorang hamba Allah, Ahnaf bin Qais, bila ditanya kenapa engkau menjadi manusia yang sangat penyabar? Aku belajar daripada akhlaknya Qais bin Asim. Masya Allah, anaknya mati daripada peristiwa itu. Tapi bukan saja aku memaafkan engkau, wahai hamba, dan hari ini aku merdekakan engkau. Kenapa dia merdekakan hamba? Sebab dia tahu dia tak sengaja, wajah pucatnya dalam ketakutan. Kalau aku maafkan dia, kalau aku bebaskan dia, aku dapat 2 pahala berganda. Pertama, sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada aku, sahabat. Sebab bukan kehendak si hamba berlaku perkara tersebut, tapi Allah sedang menurunkan takdirnya. Bukankah aku beriman kepada qada dan qadar? Hilang anak tak apa. Hilang pekerja yang bagus, dimerdekakan seorang hamba. Bayangkan pahala besar seorang tuan memerdekakan seorang hamba dalam situasi dia sedang bersedih. Maka seluruh penduduk saat itu nak dibayar dengan apa? Kesabaran Qais Al-Asim. Subhanallah. Kita bila baca cerita macam tu, Tuhan, aku faham. Memang nak ikutkan, aku nak marah ni dengan benda yang berlaku. Tapi bukan dia sengaja. Bukan dia plan nak jadi macam tu. Dan Allah telah menetapkan takdir. Kereta kita kemik pada hari itu, kita marah, makin stres kita, sahabat-sahabat. Isteri kena marah, anak-anak kena marah, duit habis. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila takdir Allah nak berlaku begitu, sebenarnya Allah sedang test keimanan kita kepada Allah. Jadi level macam ni kita nak dapat, bukan datang majlis ilmu sebulan sekali, sahabat. Bukan datang majlis ilmu seminggu sekali. Dan kita datang